Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini kita nak belajar tentang jadual berkala. Jadual berkala unsur moden, awak dah belajar dah semasa di tingkatan 1. Jadi hari ini kita nak kaji jadual berkala unsur moden secara teliti dan kita nak kenal pasti beberapa ciri pentingnya. Okey, ini ialah gambar jadual berkala. Apa yang kita perlu tahu dalam jadual berkala ni? Yang pertama ialah turus menegak dalam jadual berkala unsur moden ni disebut sebagai kumpulan. Jadi ada 18 kumpulan dalam jadual berkala. Okey, jadi kita nak turus menegak ni yang pertama, ini turus menegak yang pertama bermula daripada hidrogen yang atas sampai ke bawah. Ini ialah kumpulan 1. Okey, kemudian yang ni kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 sampailah kepada turus menegak yang terakhir ni daripada atas sampai ke bawah ini ialah kumpulan 18. Okey, kemudian kita tengok dia punya nama kumpulan. Okey, kumpulan 1 ni namanya ialah logam alkali. Okey, daripada sini sampai sini ini ialah logam alkali. Kecuali yang di atas ini ialah gas hidrogen. Okey, kemudian kumpulan yang kedua daripada atas ni sampai bawah ni dipanggil sebagai kumpulan logam alkali bumi. Kemudian kumpulan 17 ni daripada atas sampai bawah ini dipanggil sebagai kumpulan halogen. Dan yang terakhir kumpulan 18 daripada atas sampai bawah ini dipanggil sebagai kumpulan gas nadir. Okay, kemudian kita tengok pula kala. Apa itu kala? Kala merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Okay, mengufuk maksudnya yang melintang lah. Ini daripada kala yang pertama ni, daripada hidrogen sampailah kepada helium. So ada dua unsur saja. Kala satunya ada dua unsur saja, daripada hidrogen sampai kepada helium. So yang melintang, yang baris mengufuk ini dipanggil sebagai kala. Jadi kita ada 7 kala. Okay, kala yang kedua pula daripada Li lithium ni sampailah kepada neon. Ini ialah kala kedua daripada kiri kepada kanan ini dipanggil sebagai kala. Okay, daripada atas ke bawah ini kumpulan, tapi daripada kiri ke kanan ini kita panggil sebagai kala. Okay, jadi ada 7 kala. Okay, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, 5, 6 dan sampailah yang terakhir kala yang ke-7. Daripada kiri sampailah ke kanan ini ialah kala 7. Okay, jadi kita ada 18 kumpulan dan kita ada 7 kala. Okay, kemudian dekat bahagian bawah ni, bahagian bawah jadual berkala ni, terdapat dua siri unsur dengan nombor proton dia 57 hingga 71 dan 89 hingga 103. Okay, yang di atas ni dia diletakkan secara berasingan lah. Dua siri unsur ni diletakkan secara berasingan daripada jadual utama ni. Okey, daripada yang ni unsur yang mempunyai nombor proton 57 hingga 71 ini dipanggil sebagai siri lantanida. Kemudian daripada unsur daripada nombor proton 89 hingga 103 ini dipanggil sebagai siri actinida. Okay, kemudian siri lantanida ni sebenarnya dia berada pada kala 6. Okay, di sini ialah kedudukan siri lantanida. Okay, yang unsur daripada nombor proton 57 hingga 71 ni. Okay, di sini dia berada pada kala yang ke-6 ni. Okay, kemudian siri actinida ni dia berada pada kala yang ke-7. Okay, daripada unsur 89 hingga 103. Tapi dia diletakkan di bawah jadual utama disebabkan oleh kekurangan ruang dalam kala. Okay, disebabkan kekurangan ruang dalam kala, sepatutnya kala 6 ni dia ada 32 unsur. Tapi disebabkan dia tak muat, maka dia disusun di bawah. Jadi 14 unsur daripada kala 6 ini disusun di bawah. Okay, dan sama juga dengan kala 7 ni, siri actinida ni, dia sepatutnya kala 7 ni ada 32 unsur, tapi sebab tak cukup ruang, maka siri actinida ni 14 unsur ni dia disusun di bawah jadual berkala. Okay, disusun di bawah jadual yang utama. Kemudian apa lagi yang kita perlu tahu ialah
kita perlu tahu sama ada unsur ni dia logam, separuh logam ataupun bukan logam. Okay, cara kita nak ingat ialah kita tengok kat sini. Kumpulan 13 ni, ini ialah kumpulan separuh logam. Okay, unsur pertama dalam kumpulan 13 ini ialah unsur separuh logam. Okay, kumpulan 13, unsur yang pertama ialah unsur separuh logam. Dan kita pergi sebelah, turun bawah satu. Okay, dua unsur yang ini ialah unsur separuh logam. Okay, kat sini satu, kemudian kat sini tak ada, turun bawah, dua di bawah separuh logam. Kemudian pergi sebelah, tarik lagi kat sini. So, dua yang ini juga separuh logam. Pergi sebelah, tarik bawah. So, yang ini juga, dua unsur ini juga unsur separuh logam. Okay, jadi unsur-unsur, jadi bila kita dah ingat yang ini, yang separuh logam ni, jadi maksud unsur-unsur yang berada di sebelah kiri ni, yang berwarna kuning ini ialah unsur-unsur logam. Okay, kecuali yang inilah. Yang ini dia bukan logam, okay, sebab dia gas. Okay, jadi kalau yang ini ialah unsur separuh logam, di sebelah kiri dia ini unsur logam, maka di sebelah kanan dia ni, ini ialah yang berwarna biru ini ialah unsur bukan logam. Kemudian kita tengok juga dia punya simbol ni, kalau dia punya tulisan ni warna hitam, ini warna hitam, maka dia berbentuk pepejal. Okey, pada suhu bilik dia berbentuk pepejal. Tapi kalau dia berwarna biru, maka dia ialah gas. Kemudian kalau dia berwarna merah, maka dia berbentuk cair. So kita tengok sinilah simbol dia ni. Kalau hitam maksudnya dia pepejal. Kalau warna merah maksudnya dia ialah cair. Kalau berwarna biru maka dia ialah gas. So, yang berwarna biru dia ialah gas. Okey, seterusnya kita tengok sifat kimia dan sifat fizik. Apabila merentasi skala daripada kiri ke kanan, dia punya sifat kimia dan sifat fizik dia berubah secara beransur-ansur. Yang pertama ialah sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Okey, kenapa? Sebabnya daripada kiri ke kanan ni, okay, dia bermula kat sini, ini ialah unsur logam. Maka dia menunjukkan sifat-sifat logam. Tapi daripada kiri ke kanan dia berubah daripada ini logam, separuh logam kepada bukan logam. Maka dia punya sifat logam dia berkurang dan sifat bukan logam dia meningkatlah sebab daripada logam kat sini separuh logam kepada bukan logam. Okay, sama juga yang ini. Ini ialah unsur logam. Kemudian separuh logam, kemudian yang ini hujung ini ialah unsur bukan logam. Jadi sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Sebabnya unsur ni bila disusun, okay, daripada kiri ni dia logam, sampailah yang ke kanan ni dia bukan logam. Okay, itu perubahan yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Okay, daripada kiri ke kanan ni, oksida base kepada oksida asid. Okay, apakah itu oksida base? Iaitu oksida logam yang boleh bertindak balas dengan asid membentuk garam dan air. So kat sini ialah logam. Jadi oksida logam ni dia boleh bertindak balas dengan asid membentuk garam dan air. Kemudian apakah itu oksida asid? Iaitu oksida bukan logam. Okay, oksida bukan logam yang boleh bertindak balas dengan alkali membentuk garam dan air. Okay, jadinya yang oksida bukan logam ni dia boleh bertindak balas dengan alkali membentuk garam dan air. So kalau oksida base ni maksudnya oksida logam yang boleh bertindak balas dengan asid membentuk garam dan air. Okay, jadi perubahan sifat fizik dan sifat kimia dia daripada kiri ke kanan, perubahan sifat oksida iaitu daripada oksida base kepada oksida asid. Kemudian yang ketiga, sifat kekondaksian arus elektrik semakin berkurang. Okay, sebab kat sini logam, okay, kita tahu logam dia boleh mengkondaksikan arus elektrik, dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tapi bukan logam, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi daripada logam kepada separuh logam, kepada bukan logam, maksud sifat kekondaksian arus elektrik dia semakin berkurang. Daripada boleh mengalirkan arus elektrik sampailah kepada tak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi sifat kekondaksian arus elektrik semakin berkurang. Okey, kemudian kita tengok prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden.
Okay, macam mana unsur-unsur ni disusun dalam jadual berkala ni, iaitu mengikut tertib menaik nombor proton. Okay, tertib menaik nombor proton. Jadi maksudnya daripada yang kecil kepada yang besar lah. Okay, tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan. Okay, daripada kiri ke kanan. Okay, dan dari atas ke bawah. Okay, dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kemudian nombor proton ni ditarifkan sebagai bilangan proton. Okay, bilangan proton yang terdapat dalam nukleus suatu atom. Jadi proton ni ada dalam nukleus suatu atom lah. Okay, kemudian kita tengok kat sini. Okay, yang ini yang pertama ni, ini ialah yang atas ni lah. So ada dua nombor kat sini. Satu nombor kecil, satu nombor besar. Yang kecil ni merujuk pada nombor proton. Yang besar ni pada nombor nukleon. Okay. Jadi kita tengok kat sini nombor proton dia. Ini nombor proton dia 1. Jadi nombor proton dia 1, kemudian nombor proton 2 kat mana? Nombor proton 2 kat sini. Okay, daripada kiri ke kanan. So ini kalau 1 daripada kiri ke kanan. So unsur yang pertama ni, ini nombor proton dia 1, kemudian pergi kepada kanan. Yang ni yang paling kanan, ini nombor proton dia 2. Okay, jadi yang barisan paling atas ni dah habis, maka kita turun ke bawah. Okay, pergi balik ke kiri. So tadi 1, 2, kemudian pergi balik ke kiri ni 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, habis sampai yang paling kanan, kala 2. Kita turun, pergi kala 3. Okey, daripada kiri ke kanan juga. Okey, tadi habis kat sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, macam tu dah seterusnya. Okey, daripada kiri ke kanan, daripada atas ke bawah. Jadi macam mana unsur-unsur ini disusun, iaitu mengikut tertib menaik nombor proton daripada nombor proton yang paling kecil sampailah kepada nombor proton yang paling besar. Okay, daripada kiri ke kanan. Kemudian dah habis ke kanan, daripada atas ke bawah. Itu cara unsur-unsur disusun, iaitu mengikut tertib menaik nombor proton.